Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa sekali lagi dalam siri bedah buku 202 pelajaran tentang poligami. Dan pada kali ini kita masuk kepada bab kontroversi poligami Ali bin Abi Thalib, iaitu pelajaran ke-38 dan seterusnya, mulai daripada muka surat 59. Saya yakin hampir semua yang terlibat dalam poligami mesti pernah dengar tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang ingin memadukan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah melarang Ali daripada memadukan Fatimah. Dan berdasarkan larangan ni, kisah ini sahih, hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Berdasarkan larangan ini, macam-macam pandangan, macam-macam teori timbul. Antaranya kononnya hukum poligami telah dimansuhkan. Apabila Rasulullah melarang Ali memadukan Fatimah, ada yang salah faham kononnya hukum poligami telah pun dibatalkan pada ketika itu. Ada juga yang berkata kerana Fatimah tidak sabar ataupun tidak tabat menahan cabaran poligami, lalu Rasulullah melarang Ali daripada berpoligami. Maka atas dasar itu, mana-mana wanita yang merasa, mana-mana isteri sedia ada yang merasakan dirinya tak dapat terima poligami, dia juga boleh tolak poligami berdasarkan hadis ni. Ataupun walinya, ataupun hakim boleh menafikan suami daripada menikah lagi, daripada berpoligami berdasarkan hadis ini. Jadi macam-macam lagi pandangan yang saya dengar, yang saya baca. Semuanya berdasarkan kisah ini, itu betul, tetapi sayang sekali sangat sedikit yang membaca kisah ini, yang membaca hadis ini secara sepenuhnya. Kerana kalau dibaca hadis itu sepenuhnya, kita akan faham kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Ali daripada memadukan Fatimah, dan kita akan faham ini adalah kes khusus bagi puteri-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Fatimah saja, tetapi puteri-puterinya yang lain. Bahkan saya pernah membaca di satu website, di satu laman web, di mana apabila isteri itu bertanya, boleh ke saya minta cerai kalau suami hendak menikah lagi? So, orang ataupun ustaz dalam laman web itu menjawab, boleh minta cerai kalau merasakan agama kamu akan difitnah berdasarkan kisah Ali yang ingin memadukan Fatimah ini. Padahal jika dibaca hadis itu secara penuh, itu bukanlah kesimpulan yang betul, ya. Jadi macam contohnya, ya, mereka ambil hadis secara separuh-separuh. Kalau kita lihat di pelajaran nombor 38, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bahagian daripadaku. Sesungguhnya aku takut terjadi fitnah pada agamanya. Mereka mengambil yang sedikit ni, lalu mereka berkata, nanti kalau suami poligami berlaku fitnah kepada agama isteri sedia ada, maka suami jangan poligami. Atau kalau suami poligami juga, isteri boleh terus minta cerai. Begitu. Ataupun dalam satu riwayat lain, dalam Sahih Bukhari juga, baginda bersabda, Fatimah adalah bahagian daripadaku. Sesiapa yang menjadikannya marah, bererti membangkitkan kemarahanku. Bererti Fatimah pun boleh marah kalau Ali nak poligami. Kalau Fatimah pun boleh marah, apatah lagi kami ni isteri-isteri yang biasa-biasa ni, muslimat yang biasa-biasa ni. Kalau Fatimah pun marah, kami yang biasa-biasa ni dah tentu terlebih marah. Jadi persoalannya, betul ke Fatimah tu marah sebab Ali nak poligami? Atau Fatimah marah atas sebab yang lain? So benda ni yang kita hendak kupas dan ingin diberikan penjelasan supaya dapat faham sepenuhnya, ya.
Untuk memahami hadis ini, ya, mari kita membaca. Untuk memahami kisah ini, mari kita baca hadis yang terbabit secara penuh. Ya, hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 2879 atau kalau ikut penomboran yang lain 3110. Nombor sekejap. 3110 ya. Mari kita baca hadis ini secara penuh. Okey. Inna Ali ibni Abi Talib, sesungguhnya Ali bin Abi Talib, khataba ibnata Abi Jahal, meminang ibnata, anak perempuan ataupun puteri Abu Jahal. Abu Jahal ni kita semua kenal, musuh Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar. Ala Fatimata alaihassalam, di atas Fatimah alaihassalam. Maknanya memadukan, meminang puteri Abu Jahal di atas Fatimah berarti dengan memadukan Fatimah. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhtubu nasa fi zalika ala minbarihi haza wa ana yauma izin muhtalim. Lalu baginda berkhutbah tentang hal ini kepada orang ramai di atas mimbar ini, dan saya, yang ini perawi hadis, ketika itu sudah pun baligh. Maknanya dia bukan budak kecil, jadi tapi dia sudah pun baligh, sudah pun dewasa dan dapat meriwayatkan hadis secara betul. Faqala, apa yang Rasulullah khutbahkan di atas mimbar? Inna Fatimata minni, sesungguhnya Fatimah sebahagian daripadaku. Wa ana atakhawwafu, dan aku bimbang. Antuftana fi diniha, aku bimbang seandainya, aku bimbang kalau berlaku fitnah dalam agamanya. Okay, abang betul. Tapi hadis tu ada sambung lagi. Summa zakara, kemudian Rasulullah tukar topik sikit. Summa zakara sihran lahu min bani abdi Syams. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang hubungan kekerabatannya dengan Bani Abdi Syams. Fa asna alaihi fi musaharatihi iyyahu. Lalu baginda memuji-muji, bercakap tentang kebaikan hubungan kekerabatannya dengan mereka. Baginda bersabda, qala haddasani, mereka berbicara kepadaku, fasadaqani, mereka membenarkan aku, wa wa'adani, mereka berjanji kepadaku, fawafali, dan mereka memenuhi janjinya kepadaku. Wa ini, kemudian baginda sambung balik tentang apa ini? Hajat Ali yang ingin memadukan Fatimah. Wa inni lastu uharramu halalan, dan sesungguhnya aku bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal. Ini sangat penting ya. Wa inni lastu uharrimu halalan, dan sesungguhnya aku bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal. Wala uhillu haraman, dan aku juga tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram. Walakin, akan tetapi, wallahi, demi Allah, la tajtami'u, tidak boleh berhimpun, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bintu aduwillahi abada, dan puteri ataupun anak perempuan musuh Allah selama-lamanya. Okey. Bahagian akhir hadis ini saya dapati sangat ramai yang tidak menukilnya, sangat ramai yang tidak mengemukakannya. Mereka mengutarakan, mereka menonjolkan, mereka membesar-besarkan kes di mana Ali ingin memadukan Fatimah lalu Rasulullah melarang Ali. Yang itu mereka utarakan, yang itu mereka war-warkan. Memang berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi dalam hadis itu, di bahagian akhirnya, Rasulullah SAW telah menjelaskan satu perkara yang penting. Pertama apa? Sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan perkara yang halal. Poligami itu halal. Rasulullah dalam rangka melarang Ali memadukan Fatimah, bukan nak tukar yang halal tu jadi haram. Dia ingat, poligami itu halal dalam rangka Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Talib daripada memadukan Fatimah. Baginda bukan nak tukar hukum daripada yang halal itu kepada haram. Tak, poligami tetap halal.
Sambung baginda lagi, wala uhillu haraman, dan aku juga bukan atau apa, aku juga tidak menghalalkan perkara yang haram. Aku juga, apa ya perkara yang haram tu? Perkara yang haram tu, lepas tu Rasulullah menjelaskan bahawa antara perkara yang haram yang khusus bagi diri Rasulullah, khusus bagi ahlul bait, khusus bagi ahli keluarga Rasulullah, ialah puteri-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dihimpunkan, tidak boleh dipoligamikan, dimadukan bersama puteri musuh Allah. Walaupun puteri itu telah pun masuk Islam. Ini masuk baginda, dan aku tidak menghalalkan perkara yang haram. Haram tu apa? Haram itu ialah anak-anak perempuan Rasulullah tidak boleh dimadukan dengan anak-anak perempuan musuh Allah. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, siapa ke. Walaupun anak perempuan itu sudah masuk Islam, Rasulullah tidak boleh menukarnya menjadi halal. Itu masuk baginda, wala uhillu haraman. Walakin, baginda jelaskan lagi, walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, la tajtami'u, tidak boleh berhimpun bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi abada. Baginda tidak sebut tidak boleh berhimpun antara musuh Muhammad dengan musuh, apa nak kata, antara puteri Muhammad dengan puteri musuh Muhammad. Bererti ini bukan something personal. Ini bukan dendam kesumat. Baginda tak kata demi Allah tidak boleh berhimpun antara puteri Muhammad dengan puteri musuh Muhammad. Dia tak kata begitu. Maknanya it is nothing personal. Sebab kita kata ayah dia yang jahat, anak perempuan dia baik, dah masuk Islam. Kita mungkin kata begitu. Tetapi kalau pandang hadis ni, baginda kata, baginda tidak berkata, wallahi tidak boleh berhimpun antara puteri Muhammad dan puteri musuh Muhammad. Tak. Baginda sebut, tidak boleh berhimpun antara puteri Rasul Allah dengan puteri musuh Allah. Bukan musuh dia, tetapi musuh Allah. Sebab apa? Abu Lahab ataupun siapa lain lah, Abu Jahal ke siapa ke, mereka itu musuh Allah. Jadi puteri mereka itu tidak boleh berhimpun, tidak boleh disatukan, dimadukan dengan puteri Rasulullah, puteri pesuruh Allah. Jadi kena faham, ini bukan satu emosi, ini bukan satu dendam, ini bukan satu pilih kasih bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita baca kes ini, kalau kita nak kata mendengar kisah ini tanpa kita faham sepenuhnya, kita mungkin tertanya-tanya, macam double standard pula Rasulullah ini. Okay, Aisyah dia madukan, isteri-isterinya dia madukan, yakni Aisyah, puteri Abu Bakar dia madukan, Hafsah, puteri Umar dia madukan, dan juga isteri-isteri yang lain dia madukan. Tapi anak dia sendiri, dia tak boleh madukan, dia tidak benar dimadukan. Ini macam pilih kasih. Ya, lepas tu Abu Jahal ini dia dendam ni zaman Mekah apa, sama dulu Abu Jahal duk dera musuh dia ni, sebab tu dia dendam ni. Dia simpan dalam hati ni, tidak ada sifat memaafkan. Bukan. Semua itu salah ya. Sebab itu Rasulullah sebut tidak boleh berhimpun antara puteri Rasul Allah dan puteri musuh Allah. Baginda tidak sebut puteri musuh Muhammad. Jadi it is nothing personal, tapi memang hukum yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puteri-puteri baginda, di mana mereka tidak boleh dimadukan dengan puteri musuh Allah. Ya, jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan sebab kenapa baginda larang Ali daripada memadukan Fatimah dalam kes tersebut, kita sebagai Muslim yang beriman sepatutnya sami'na wa ta'na kepada penjelasan tersebut. Tak payah duk buat teori-teori lain. Tak payah duk fikir cerita tu, cerita ni, buat itu, buat ini. Baca hadis tu secara penuh, faham. Rasulullah sendiri telah jelaskan kenapa dia larang. Maka kita pun dengar, kami taat. Bahawa ini kes khusus. Baginda bukan menukar apa-apa hukum. Jadi hukum poligami tetap halal. Tapi baginda tidak boleh menghalalkan apa yang haram. Apa yang haram tu? Haram itu ialah puteri Rasulullah dimadukan dengan puteri musuh Allah. Yang itu haram. Jadi baginda tidak boleh menghalalkannya. Ya. Perkara ini saya nak tekankan sebab macam saya sebut di pembukaan tadi, kisah ini sangat masyhur. Tapi masyhur sebahagiannya saja. Ali larang Fatimah.
Rasulullah melarang Ali memadukan Fatimah. Tapi penjelasan Rasulullah kenapa dilarang tidak pula dikemukakan. Lalu dikeluarkan macam-macam teori, macam-macam hukum lah, pandangan lah, apa semua tu ya. Padahal kalau kita rujuk dalam buku saya itu, saya ada kemukakan penjelasan dalam kes yang lain di mana Ali bin Abi Talib pada zaman kehidupannya ketika Rasulullah masih hidup dan beliau masih lagi beristeri bersama dengan Fatimah. Lalu dalam satu peperangan beliau ada memperolehi tawanan perang wanita. Okay. Beliau menjadikannya sebagai isterinya dan melakukan hubungan seks dengannya. Ya. Dan ini berarti dia telah memadukan Fatimah, bukan hamba ya, sebab dia telah memerdekakan wanita tersebut dan dia juga sebut telah menjadi sebahagian daripada ahli keluarga Ali bin Abi Talib. Ada hadis tu dalam Musnad Ahmad yang saya kemukakan dalam buku 202 pelajaran tentang poligami. Maknanya Ali boleh nak memadukan Fatimah asalkan bukan dengan puteri musuh Allah. Ya, seperti musuh yang hebat-hebat tu, yang macam Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya je. Ya, baik. Jadi bagi sesi bedah buku kali ini saya nak tekankan subjek ini saja. Subjek ini saja saya nak tekankan ini dalam masa yang singkat saja supaya kita betul-betul faham. Dan kalau ada yang orang yang berhujah, kita boleh bantah balik hujahnya. Ya, kalau kita sendiri ragu-ragu, kita dapat menjawabnya. Ya, ini ya kisah yang sebenar di sebalik larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali daripada memadukan Fatimah. Jadi sampai sini sahaja dahulu. Nanti insya-Allah kita akan bersambung kepada syarat-syarat poligami pula dalam pelajaran yang dalam sesi bedah buku yang akan datang. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum, di mana saya boleh dapatkan buku atau kitab rujukan ataupun makalah bertulis tentang giliran bermalam dan segala persoalannya seperti bila isteri musafir, sakit dan lain-lain dalam berpoligami. Kalau nak, saya syorkan buku saya sendiri, 202 pelajaran tentang poligami, sebab dalam ini ada juga saya jelaskan tentang bagaimana pembahagian hari giliran dan bagaimana pula berlakunya kes-kes khusus ketika isteri sedang isteri musafir, sakit, hari raya ke, nanti akan datang hari raya ke, saya ada jelaskan dalam buku ini. Jadi boleh dapatkannya. Edisi PDF boleh muat turun daripada laman web saya hafizfirdaus.com. Kalau nak edisi bercetak, boleh saja pesan. Boleh tanya dalam grup Poligami Harmoni. Dan insya-Allah dalam sesi-sesi akan datang kita akan sampai kepada bab pembahagian hari giliran dan saya akan sentuh tentang isu ini juga insya-Allah. Akan sentuh tentang isu ini juga insya-Allah. Okey, nampaknya gitu saja. Jadi saya pun memang nak fokus sekejap saja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Dan kali ini kita akan masuk tentang syarat-syarat suami yang ingin berpoligami. Dalam sesi sebelum ini, saya ada sentuh tentang hukum poligami dan saya jelaskan bahawa pandangan yang saya cenderungi ialah poligaminya sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunat hukumnya. Tapi nanti dulu ada syarat-syaratnya. Jadi dianjurkan, disukai apabila suami memenuhi syarat-syarat tersebut. Apakah syarat-syarat itu? Adakah ianya adil sahaja ataupun ada syarat-syarat lain juga? Nanti kita akan kupas dalam pelajaran seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.